Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzah Seja bin Ishak. Kami dari Biro Pemasaran. Hari ini kami akan membincangkan mengenai perbelanjaan yang baik. Okey, saya meneruskan pembentangan saya dengan pendahuluan. Istilah biji mat cermat sering diwar-warkan oleh pihak kerajaan pada zaman muasir ini. Adakah masyarakat Malaysia tidak tahu berjimat cermat? Sebenarnya berjimat cermat merupakan istilah keramat yang memacu kepada kejayaan sesebuah bangsa dan negara. Tanpa amalan tersebut, maka tidak mustahillah negara akan terdedah pada krisis ekonomi. Maka mundurlah ekonomi tersebut. Dalam konteks ini, semua individu dalam sebuah negara memainkan peranan penting dalam mengamalkan amalan berjimat cermat. Terdapat banyak faedah yang diperoleh daripada amalan itu. Aktiviti membeli belah memang menyeronokkan. Apatah lagi apabila kita mempunyai wang yang banyak yang membolehkan kita membeli apa-apa sahaja barangan dan perkhidmatan yang disukai. Malah ada orang yang menjadikan aktiviti membeli belah sebagai aktiviti wajib yang mesti dilakukan sebaik sahaja menerima upah atau gaji pada setiap bulan. Sebelum saya meneruskan lagi, saya akan memberikan 6 tips yang boleh dijadikan panduan dalam menguruskan kewangan secara berhemah. Yang pertama, setiap kali terima gaji bulanan, pastikan kita mengasingkan sejumlah wang sekurang-kurangnya 10% untuk dijadikan simpanan. Nombor 2, utamakan keperluan berbanding kehendak diri. Jelaskan segala komitmen bulanan seperti hutang kereta, rumah dan bil-bil bulanan terlebih dahulu. Kemudian, barulah kita memasang niat untuk berbelanja ke arah memenuhi kehendak diri. Yang ketiga, belanja mengikut kemampuan. Elakkan berhutang untuk barang yang bukan menjadi keperluan, kecuali untuk membeli barang yang tidak mampu dibeli secara tunai seperti kereta dan rumah. Yang keempat, bebas daripada hutang jahat seperti kad kredit, pinjaman pribadi dan sangkatan dengannya. Impak terikat dengan hutang sebegini hanya akan mengakibatkan kita menanggung beban hutang yang mempunyai kadar faedah yang tinggi. Yang kelima, wujudkan akaun simpanan yang tidak menggunakan kad ATM supaya mengelakkan kita mengeluarkan wang sesuka hati. Sebagai contoh, simpanan ASB, di mana pengeluaran hanya boleh dilakukan di kaunter bank. Yang keenam, pastikan kita mempunyai pelan insurans yang mampu melindungi diri dan keluarga secara komprehensif. Kita tidak dapat menjangka apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Jadi, sebaiknya mencegah lebih baik daripada mengubati. Itu sahaja. Saya teruskan kepada ahli kumpulan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Izzah Seja. Nama saya Muhammad Akil Najuan bin Ghaffar akan menerangkan tentang faktor-faktor perbelanjaan yang tidak terkawal. Faktor-faktor perbelanjaan yang tidak terkawal mempunyai 4 faktor yang utama, iaitu yang pertama bebanan hutang, yang kedua komunikasi, yang ketiga cahaya mata dan yang keempat perbelanjaan keluarga yang besar. Yang pertama ialah komunikasi. Jadi, sikap tolak ansur perlu diberikan perhatian mengenai masalah kewangan. Okey, bagi pasangan yang sudah pun berkahwin, komunikasi ini adalah satu kunci utama untuk memastikan perkahwinan kita akan berkekalan sehingga ke akhir hayat. Setiap pasangan perlu bertolak ansur dalam urusan perbelanjaan harian. Sebagai contohnya, si suami perlulah menggunakan duit gajinya untuk membayar sewa rumah dan juga kereta, manakala si isteri pula menggunakan gajinya untuk membeli barangan keperluan dapur. Jadi dengan cara ini, masalah perbelanjaan dan kewangan dapat diatasi sekiranya sikap toleransi dapat dibentuk bersama. Jadi dia akan mengurangkan beban mana-mana pihak sama ada dari belah isteri maupun belah suami. Jadi untuk ialah bebanan hutang. Statistik yang dikeluarkan oleh Agensi Kaunseling dan Pengurusan Hutang PKPK, faktor utama yang menyumbang kepada bebanan hutang serta ketidakupayaan membayar balik pinjaman adalah disebabkan pengurusan kewangan yang lemah, iaitu sebanyak 22.6%. Jadi bebanan hutang ini mempunyai banyak
banyak bentuk. Yang pertamanya ialah pinjaman dari segi kereta, dari segi rumah, dan juga ialah penggunaan kad kredit. Statistik juga menunjukkan oleh pihak PPIM menunjukkan bahawa hampir 80% rakyat Malaysia mengalami tekanan kerana berpinjam dengan ahlong. Sebagaimana yang kita tahu, pinjam dengan ahlong adalah bukannya satu jalan untuk menyelesaikan masalah hutang, tapi meminjam kepada ahlong ini juga ialah satu masalah yang lebih besar, terutamanya sekali kepada mana-mana pasangan. Sikap suka berhutang ataupun menggunakan tema pakai dahulu bayar kemudian adalah satu perbuatan yang tidak digalakkan. Kebanyakan individu lebih seronok menggunakan kad kredit kerana barangan yang dibeli tidak perlu dibayar secara tunai. Tetapi penggunaan kad kredit dalam perbelanjaan hendaklah berpada-pada, kerana sekiranya anda sentiasa menggunakan kad kredit dalam perbelanjaan akan menyebabkan hutang menjadi sangat banyak. Dia akan lebih teruk sekiranya hanya melibatkan seorang sahaja untuk melangsaikan hutang. Contohnya macam hutang kereta tadi, pihak suami isteri perlulah bertolak ansur untuk membayar sewa kereta, bukannya hanya libatkan kepada si suami sahaja. Dan setiap kali masalah hutang, emosi menjadi tidak stabil, kerana sekiranya kalau kita dibelenggu dengan masalah hutang, kemungkinan besar akan ada hutang-hutang lain akan menyusul pada kemudian hari. Perbelanjaan keluarga besar. Perbelanjaan keluarga besar ini dia merupakan satu skop yang luas. Dia melibatkan seperti saudara mara dan juga adik-beradik. Contohnya, jika suami memberikan sedikit wang kepada keluarganya tetapi tidak kepada keluarga di sebelah isteri, akan menyebabkan berlakunya tidak puas hati daripada sebelah pihak ataupun di sebelah isteri sana. Jadi akan menyebabkan berlakunya tidak puas hati dan juga salah faham antara satu sama lain. Dan jika terlalu banyak wang digunakan kepada adik-beradik atau saudara mara, perbelanjaan untuk keluarga akan berkurangan. Contohnya, untuk membayar sewa kereta, untuk membayar sewa rumah dan juga lain-lain lagi. Wang juga perlu diberikan sangat kepada keluarga sebelah suami ataupun keluarga sebelah isteri untuk mengelakkan tidak kepuasan hati antara mana-mana pihak. Sikap toleransi ini perlu dipraktikkan supaya dapat menyelesaikan masalah yang berlaku, terutamanya mengenai masalah perbelanjaan harian. Faktor yang terakhir ialah cahaya mata. Perancangan keluarga perlu untuk memastikan segala keperluan anak-anak mencukupi. Contohnya, sebuah keluarga ini mempunyai ramai anak, tetapi ibu bapanya bekerja tidak tetap ataupun bekerja sendiri, akan menyebabkan ibu bapa keluarga tersebut sukar untuk memastikan keperluan anak-anak untuk keperluan anak-anak mencukupi. Contohnya dari segi pakaian dan juga makanan. Yang kedua, perbelanjaan anak-anak perlu dikira dari bayi sehingga ke universiti. Ini kerana tugas utama ibu bapa ialah sentiasa memberikan keperluan kepada anak-anak daripada bayi sehingga ke universiti, kerana dalam tempoh tersebut golongan tersebut tidak mempunyai wang dan tidak boleh bekerja untuk menampung perbelanjaan hariannya. Jadi, ibu bapa lah perlu memberikan wang kepada anak-anak daripada bayi sehingga ke universiti. Dan salah satu keuntungan rumah tangga yang adalah disebabkan tidak mampu untuk memberikan kewangan yang mencukupi kepada anak-anaknya. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Arif Akmal bin Muhammad Ramzi, dan hari ini saya akan membentangkan tentang kesan perbelanjaan yang baik. So antara kesan perbelanjaan yang baik adalah first, kita mampu untuk mengawal kewangan diri.
Dengan pengawalan kewangan diri yang bagus ini, kita dapat mengelakkan daripada berlakunya boros, seperti kita banyak menggunakan wang untuk berbelanja pada perkara-perkara yang tidak membawa faedah kepada kita dalam kehidupan seharian. Kedua, kita dapat menjamin kewangan di masa hadapan. Dan ketiga, kita dapat menyimpan duit untuk kegunaan di waktu kecemasan. Sebagai contoh, apabila ada ahli keluarga kita yang dimasukkan ke dalam hospital, kita dapat menggunakan wang simpanan tersebut untuk membayar kos rawatan. Yang kedua, kita dapat menguruskan hutang dengan baik. So, pengurusan hutang yang baik ni dapat elakkan kita daripada muflis, iaitu mempunyai hutang dengan jumlah yang sangat besar. Yang kedua, dapat elakkan diri daripada bergantung pada orang lain seperti ibu bapa, kerana kita tidak perlu meminjam ataupun meminta duit daripada ibu bapa. Dan yang akhir sekali, kita mempunyai berhubungan yang baik dengan keluarga, kawan dan rakan-rakan sekerja, kerana tidak meminjam duit setiap kali ada masalah. Seperti kita tahu, mungkin di kalangan kita ada yang tidak suka memberi pinjam wang kepada kawan mereka, kerana mungkin mereka ingin menggunakan wang tersebut untuk kepentingan diri mereka. Dan yang akhir sekali adalah kita akan merasa bebas daripada masalah kewangan. Hal ini kerana kita telah membuat perancangan pengurusan kewangan yang baik pada masa kini. So, kita tidak perlu risau tentang kewangan kita pada masa hadapan. Kita juga dapat mempunyai tabung insurans untuk kegunaan masa gentera. Contohnya apabila berlaku kemalangan, kita dapat menggunakan tabung insurans tersebut untuk membiayai kos kemalangan itu. Dan yang ketiga, kita dapat menjamin kehidupan kerana bebas daripada perkara negatif seperti terjerat dengan ahlong. So, kita tahu berapa persen rakyat Malaysia menunjukkan bahawa mereka telah pun terjerat dengan hutang dengan ahlong. So, ini memang satu masalah yang sangat besar, kerana mereka telah pun meletakkan diri mereka dan keluarga mereka dalam satu bebanan. So, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidil Abdul Karim. Jadi sekarang saya akan menerangkan tentang langkah-langkah menguruskan perbelanjaan. Kalau kita tidak merancang, maka kita merancang untuk gagal. Kemahiran menguruskan wang sebenarnya adalah sama seperti kemahiran menjadi ibu bapa. Kemahiran ini tidak diajar di sekolah maupun di universiti. Kemahiran ini hanyalah dapat diketahui melalui pemerhatian dan diajar oleh ibu bapa. Jadi zaman hari ini ramai golongan wanita yang sudah independen dan tidak bergantung kepada pendapatan suami semata-mata. Kerana ramai golongan profesional adalah dari kaum wanita. Jadi adalah tidak wajar jika hanya menunggu suami sahaja memulakan pengurusan wang. Jika suami tidak dapat menguruskan wang dengan baik, maka itu adalah tanggungjawab isteri untuk menguruskan wang terhadap keluarga dan anak-anak. Jadi ini saya akan menerangkan tentang 8 langkah menguruskan perbelanjaan. Yang pertama ialah mempunyai matlamat kewangan. Mempunyai matlamat kewangan ni bermaksud kita harus tahu apa yang kita mahu dalam hidup kita. Contohnya apa yang kita mahu apabila kita dah bersara, apakah simpanan kita untuk kita bersara nanti, adakah ia cukup jika diambil kira sekali dengan faktor kenaikan kos sara hidup di masa akan datang. Jadi mungkin ada yang mengatakan bahawa persaraan itu mungkin mengambil masa yang lama lagi, contohnya dalam masa 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Tetapi kita harus ingat bahawa durian yang kita tanam, yang kita makan hari ini, adakah kita tanamnya semalam. Jadi itulah ibaratnya dengan kewangan kita. Kita haruslah simpan dengan masa yang lama untuk menjamin kehidupan kita di masa akan datang.
Seterusnya, mempunyai sumber pendapatan yang mencukupi. Dalam surah Yusuf ayat 47, dia menyebut tentang kepentingan menanam selama 7 tahun dengan bersungguh-sungguh. Ini bukanlah sekadar menanam dengan bersungguh-sungguh, tetapi boleh dikatakan juga sama seperti mencari sumber pendapatan yang dengan bersungguh-sungguh. Dalam erti kata lain, sama ada kita makan gaji ataupun bekerja sendiri, kita perlulah benar-benar berjaya, termasuklah memperolehi gaji yang tinggi dalam bidang kita. Okey, seterusnya, simpan sebelum belanja. Dalam simpan sebelum berbelanja ini amatlah penting dalam kehidupan kita, kerana sekiranya kita membelanjakan semua pendapatan kita terlebih dahulu dan selepas tu baru kita menyimpan, maka itu adalah langkah yang sangat berkesan untuk mencipta masalah kewangan di masa akan datang. Jadi itu sangatlah kritikal apabila kita belanja dahulu sebelum kita menyimpan. Jadi sepatutnya kita haruslah menyimpan dan berbelanja dengan berjimat cermat. Yang keempat ialah menguruskan risiko kewangan. Risiko kewangan adalah sesuatu yang tidak dapat dihapuskan sepenuhnya, tapi kita juga boleh mengurangkan risiko tersebut dengan efektif. Bagi kebanyakan orang, cara paling mudah untuk menguruskan risiko kewangan adalah dengan mengambil produk-produk takaful, insurans patuh syariah dan sebagainya. Dan untuk menjadikan seorang yang betul-betul berjaya dalam pengurusan kewangannya, ilmu adalah sangat penting, kerana produk takaful tidak mampu menguruskan semua risiko kewangan kita. Jadi adakah ada produk takaful yang dapat melindungi kita dari inflasi, kejatuhan atau kemerosotan ekonomi bisnes kita? Jadi kita haruslah menguruskan risiko kewangan kita dengan lebih berhati-hati supaya kita mudah di hari akan datang. Jadi seterusnya adalah membayar zakat dan cukai. Zakat dan sedekah merupakan proses 3+1. Dengan banyak memberi, kita dapat menyucikan harta, melindungi harta dan mengembangkan harta, sekaligus harta-harta yang kita beri ini sama sekali tidak berkurang. Malah ia akan bertambah. Dengan itulah janji Allah yang disebut dalam Al-Quran. Jika kita mengeluarkan zakat, bersedekah, maka harta kita akan bertambah dan tidak akan berkurang. Okey, seterusnya membahagikan harta. Membagikan harta ini bermaksud kita bahagikan harta-harta yang kita kumpul selama ni kepada keturunan-keturunan kita, supaya mereka lebih mudah di hari akan datang. Jadi ini tidaklah akan menyebabkan perebutan harta dan perselisihan faham antara keluarga dan satu sama lain. Seterusnya, berbelanja dengan bijak. Berbelanja dengan bijak, kita perlulah menyusun keutamaan perbelanjaan kita. Bermula dengan keperluan-keperluan asas hidup, iaitu makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesihatan. Itu adalah keutamaan perbelanjaan dalam hidup kita. Jadi dengan perbelanjaan itu disusulilah barulah dengan kehendak dan kemudian barulah dengan kemewahan. Dalam hal ini menyatakan kita haruslah membuat penyata kewangan kita yang tersendiri untuk sebagai langkah pertama untuk berumiah angka. Jadi kita dapat menyelamatkan harta kewangan kita dengan
berbelanja dengan lebih cermat dan tidak memboros wang. Dan akhir sekali ialah membuat pelaburan yang bijak. Simpanan yang kita telah buat tu antaranya adalah untuk dijadikan modal pelaburan. Tujuan pelaburan kita adalah untuk kegunaan menunaikan haji, tabung persaraan, tabung pendidikan anak-anak, tabung percutian dan apa-apa sahaja maklumat kewangan kita yang telah kita simpan selama kita hidup. Jadi kita perlu tahu menyusun strategi pelaburan dengan bijak. Ini kerana ramai orang yang melabur, tetapi berapa ramai yang melabur dengan bijak? Ada yang melabur tetapi hendak cepat kaya. Jadi mereka telah mengikuti platform-platform pelaburan yang tak sah dan sebagainya. Jadi kita juga dapat melabur melalui bank yang menjalankan sistem pelaburan supaya kita mempunyai wang simpanan jika terdapat berlakunya kecemasan dan sebagainya yang terdapat di hidup kita, kerana kita tidak dapat menjangka apa yang akan terjadi dalam hidup kita di hari-hari yang akan datang. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Darwishah bin Zakri akan mengulas sedikit tentang apa yang telah disampaikan oleh rakan-rakan saya. Apa yang dapat saya simpulkan ialah pengguna perlulah berbelanja secara berhemah kerana perkara ini banyak membawa manfaat kepada kita pada masa hadapan. Seterusnya, kita dapat mengetahui bahawa masalah perbelanjaan ini terjadi dalam kalangan anak-anak muda berbanding dengan golongan tua. Hal ini kerana mereka lebih peka dan arif dalam bidang pembelian atas talian, iaitu lebih mudah dan senang. Bak kata pepatah, lebih cepat bertindak daripada berfikir. Mereka akan membeli belah tanpa berfikir panjang sehinggalah duit mereka tinggal ke titisan terakhir. Barulah mereka akan sedar bahawa mereka telah pokai. Oleh itu, pelbagai kempen kesedaran perlulah dilaksanakan bagi memupuk masyarakat mengamalkan sikap berbelanja dengan bijak bagi menjedarkan tentang buruknya berbelanja dengan boros. Selain itu, masyarakat juga haruslah memupuk diri untuk mengamalkan perbelanjaan yang baik dengan menahan diri daripada nafsu-nafsu membeli belah ini. Kerana tidak guna sekiranya kempen-kempen kesedaran diadakan, namun masyarakat masih tidak sedar bahawa diri mereka itulah sebenarnya yang boros. Kesimpulannya, amalan berbelanja yang baik haruslah diadaptasikan untuk setiap lapisan masyarakat, meskipun tua atau muda. Kerana hal ini bukan sahaja dapat menyelamatkan diri kita, namun keluarga dan perniagaan daripada terjerumus dengan masalah kewangan.